So untuk yang hari ni, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So untuk hari ni kita akan terus sambung dengan aplikasi yang kedua. Okay, sebelum ni kita belajar tangent dengan normal, kecurahan tangent, kecurahan normal, and then kita buat persamaan tangent, persamaan normal. Okay, ingat lagi kan? Okay, so untuk yang sekarang ni, yang hari ni punya dia panggil sebagai titik pusingan. Okay, titik pusingan. Kadang-kadang ada orang panggil nama dia titik pegun. Tapi kita banyak guna perkataannya titik pusingan lah. Okay, maksud titik pusingan ni kan, maksud titik pusingan ni dia punya kedudukan sebagai contoh lah saya lukis gambar. Okay, ini biasa graf. Nampak tak Nampak tak? Nampak. Okay. So let's say saya ada graf and then contohlah saya ada graf kuadratik. And then yang paling minimum ni, maksudnya daripada lengkuk yang kita ada ni, yang paling rendah dia akan panggil sebagai titik minimum. So titik minimum ni yang kita panggil sebagai titik pusingan. Maksudnya titik pusingan ni kita bagi kepada dua. Yang pertama adalah titik minimum. Yang kedua adalah titik maksimum. Itu saja. Okey, maksudnya dalam satu gambar ataupun dalam satu graf, kemungkinan besar boleh jadi ada berlakunya titik minimum ataupun titik maksimum saja. Kalau graf kuadratik dia akan hanya ada satu titik saja. Maksudnya kat sini mungkin titik max. Okey, dapat tak? Yang ni okey tak? Kalau graf kuadratik yang senyum ni dia mungkin akan jadi titik juga. So yang ini adalah titik minimum sebab yang paling rendah ni minimum. Yang ni, yang paling ni dia punya maksimum. Okey, dengar tak? Suara saya dengar? Okey? Dengar. Okey, ke bising? Sikit je lah. Tak apa benda jelas sangat Okey. Tapi okey je. Okey je Okey, contoh saya bagi contoh Okey, kalau graf kubik, KUBIK, okey, kita punya graf kemungkinan boleh jadi gambar macam ni. Okey, let's say saya punya graf yang warna merah ni, okey, maksudnya dalam masa yang sama kemungkinan dia boleh jadi ada titik minimum. Dalam masa yang sama dia boleh jadi ada titik maksimum. Okey, kenapa boleh ada dua-dua? Sebab dia depend on persamaan Y apa. Misal kata kalau graf yang macam ni dia adalah Y, kuasa paling tinggi dia adalah kuasa 3. Ini sebenarnya kamu dah belajar dalam math kalau nak ikutkan. Okey, dia akan jadi kubik. Ada kan belajar kan? Benda ni dah belajar kan? Belum, tapi tahun ni. Tahun ni Oh, belum belajar lagi Tapi dia ada kaitan lah, cuma yang ni dia advance sikit je lah. Okey. Boleh Yang ni okey? Boleh? Okey. So, saya sambung. Okey, kita akan buat soalan yang pertama. Okey, saya tak nak buat soalan pertama. Saya nak buat soalan C. Okey, C ni tukar soalan dekat kamu punya modul boleh tak? Assalamualaikum dan selamat datang, kita jumpa lagi. C tolong tukar kejap dekat korang punya modul. Saya nak buat C terus. B nanti korang buat sendiri sebab B boleh refer soalan satu lagi yang A. B refer A and then D nanti refer yang dekat C. Okay, boleh? Dah tukar soalan? Soalan C dah tukar? Semua dah? Dah, okey. So kita pergi kepada soalan dia. Okey, kita tengok soalan balik. Cari titik pusingan. Okey, benda yang pertama dia nak titik pusingan. Okey, dekat kamu punya modul tu kamu boleh garis ataupun highlight lah. Yang kedua, kita kena tentukan titik pusingan tadi minimum ke maksimum. Kita kena ada menguji dia lah nanti. Kita ada buat ujian sikit. And then nanti barulah kita tentukan apa nilai maksimum ataupun minimum. Ini nanti saya akan tunjuk balik lah untuk lebih jelas nanti dekat soalan Okay, so saya ulang lagi sekali. Soalan B, saya nak kamu refer balik dekat soalan A punya contoh nanti. Okay, sebab saya nak terus yang jawapan yang ada dua. Maksudnya jawapan yang ada dua titik. Yang B ni dia macam soalan A je sebab dia ada satu nilai saja X dia. Maksudnya dia ada satu titik saja.
Okay, kenapa saya kata dia ada satu titik saja? Kamu tengok, kuasa paling tinggi dia kuasa berapa ni? 2. X kuasa 2. Sebab tu dia dapat graf kuadratik ni. Yang ni dia akan dapat maksimum lah. Okay, boleh? Boleh. Okay, ini pun sama. Ini kenapa dia dapat satu je? Kenapa jawapan dia titik pusingan dia satu saja? Sebab dia kuasa 2 yang paling tinggi. Faham tak? Boleh follow? Boleh. Boleh. Okay, so bila yang ketiga, yang C ni, saya nak buat sebab kita akan menghasilkan 2. Yang ni kita menghasilkan 2 titik pusingan. Sebab apa? Sebab dia adalah kuasa 3. Yang ni pun sama. Ni pun kuasa 3. Ini D macam soalan C lah. Okay, dapat Okay, so saya terus sambung. Kalau nak ikutkan yang soalan C ni, saya ikut soalan daripada buku teks. Nanti kamu boleh tengok ada contoh. Kamu surat berapa tadi Saya dah tak ingat dah. Tapi dia soalan buku teks jugalah. So kalau in case tak faham, boleh refer balik dekat buku teks nanti. Okay, so step yang pertama, okay, kita nak titik pusingan. Okay, bila dia sebut titik pusingan, ada benda yang wajib kita tahu. Benda yang pertama, titik pusingan adalah dy per dx korang mesti samakan dengan kosong. Maksudnya, kalau nak dapatkan titik pusingan, nilai x itu mesti dapat daripada dy per dx sama dengan kosong. Okay, macam yang sebelum ni yang kita belajar yang hari tu kecerunan tu, kalau perasan kecerunan tangent adalah dy per dx. Ada saya sebut hari tu kan, dy dx maksudnya kecerunan tangent. Okay, bila dalam yang untuk aplikasi ni pula, bila dy per dx sama dengan kosong, dia adalah titik pusingan. So dalam tajuk ni memang banyak benda sikit lah nak kena ingat. Maksudnya bila soalan macam ni apa dia, bila soalan ni apa dia yang nak kena ingat. Okay, yang ni boleh dapat? Boleh faham? Boleh. Ini boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, so sekarang ni kerja kita ialah saya nak membuat dy per dx dia. Okay, tolong saya depan. Dapat berapa? 3 buat depan. 6. 6x kuasa 2. 2. Good. Belakang, tengah-tengah. 6x. 6x, good. Siapa yang tak ingat, 2 bawa depan jadi darab, so dapat 6. X ini adalah 2, nanti dia kena tolak 1. Tu yang dapat x kuasa 1. Dapat. And then belakang tolak 12. 12. Okay, and then 5 akan habis sebab dia tak ada x kan? Tak ada x, dia akan habis gitu je. Okay, yang ni dapat? Boleh follow? Boleh. Okay, so disebabkan dia nak titik pusingan, saya kena buat benda ni. Ini adalah titik pusingan punya keyword. So bermaksud apa yang saya kena buat ialah 6x kuasa 2 tambah 6x tolak 12 sama dengan kosong. Okay, bermaksud saya akan mencari nilai x terlebih dahulu. Korang boleh guna kalkulator yang EQN tu. Okay, kalau rasa nak terus tekan EQN pun boleh, rasa nak kecilkan pun boleh. Guna sifir berapa kalau saya nak kecilkan 3-3 ni? Saya boleh kecilkan sebab sama dengan kosong Belakang saya boleh kecilkan sebab dia sama dengan kosong. Kalau tak ada sama dengan kosong tak boleh kecilkan. Dapat berapa? X kuasa 2 tambah X tolak bagi 2, bagi 6, bagi 6. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6, 1. Negatif 12 bagi 6, 2. So dapat berapa ni? Okay, tolong saya tekan kalkulator. Guna formula, guna A atas boleh, guna bawah pun boleh. Jawapan sama saja. Saya nak jawapan 1. 1. Okay, satu lagi. Negatif 2. 2 dengan 1, betul? 1 dengan negatif 2. Macam ni, okay, sekejap So dalam NMAT biasakanlah buat dia punya bracket semua. Okay, bermaksud dekat sini, kalau kamu perasan kita ada 2 nilai X. Itu yang saya sebut tadi. Bila ada 2 nilai X bermaksud kita akan menghasilkan 2 titik pusingan. Faham tak? Boleh follow yang ni? Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Sebab gambar yang ni tadi, yang saya dah cerita kat sini tadi. Bila kuasa 3, dia akan menghasilkan satu bentuk kubik. Bentuk kubik ni bentuk kubik. Dia akan menghasilkan macam bentuk S. So, bila bentuk S, dia memang akan menghasilkan satu ada minimum, satu ada maksimum. Okay, boleh follow yang ni?
Okay, so atas sebab itulah kita menghasilkan dua value of x and then kita kena, maksudnya x ni adalah koordinat, titik tu koordinat kan? So maksudnya kat sini ialah satu koordinat kita nombor 1 dah kat depan, satu lagi koordinat kita negatif 2 dekat depan. So kerja kita sekarang kita mesti mencari nilai y. Tahu kan koordinat mesti x, y kan? Boleh. Okay, so macam mana kita nak dapatkan y? Okay, nak dapatkan y, wajib ganti satu ni, yang satu ni dekat dalam persamaan asal. Kenapa persamaan asal? Sebab persamaan asal adalah y. Kalau saya ganti kepada dy dx, ini dah jadi benda pembezaan. Faham tak? Clear yang ni? Faham? Okay, so tolong saya bila saya nak ganti satu dekat sini. So 1 kuasa 3, 1 kan? Depan dapat berapa? 2, betul? 2, okay. Lepas tu, saya contoh kat sini 2 tambah 1 kuasa 2, 1. So tambah dengan, darab dengan 3 dapat 3 kat sini. And then sini dapat negatif 12 tambah 5. So apa jawapan y saya? Lima tambah 5, 10. Negatif berapa? 11. Hmm? Sekejap. Kira betul-betul, jap. Negatif 2. Negatif 2. Betul kan? Depan 5, belakang jadi 5, 10. 10 tolak 12. So dapat negatif 2. Okay? Boleh follow? Boleh. Okay, so second. Kita ganti negatif 2 pula dekat dalam y juga. So kat sini saya tulislah kat bawah. Sorry So negatif 2 kuasa 3 berapa? Negatif 2 kuasa 3. Negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Negatif lah 8. Betul tak? Boleh tak ni? Ni yang depan ni. Yang x kuasa 3 saya jadikan negatif 2. Boleh tak? Negatif 2 kuasa 3. Boleh? Okey. Dapat negatif 8. Semua okey? Okey, belakang 3 berapa? Negatif 2 kuasa 2 dapat berapa? 4 kan? Betul? Okey, next belakang. Negatif 12 darab dengan negatif 2. Kalau boleh congak-congak lah. Kalau tak boleh congak, kalkulator lah. Apa lagi? Okay, so tolong saya kirakan benda ni dapat berapa? 25. 25. Yang lain? Negatif 16 tambah 12, negatif 4. 1. Okay. 25 kan? 25. Okay. Okay, so maksudnya sekarang ni, step yang seterusnya ialah saya telah dapat satu titik. Maksudnya, ini adalah nilai dia 1 untuk x. So maksudnya koordinat dia adalah 1, negatif 2. Faham tak? Yang ni okey? Okey. Okey. Koordinat yang kedua apa dia? 25. X dulu. Negatif 2. Negatif 2. 25. 25. Okey, kita dah dapat titik, 2 titik pusingan. Kita panggil dia titik pusingan sebab kita tak tahu dia maksimum ataupun minimum. Okey, so sekarang ni kita kena buat apa? Kita nak apa pula lepas ni? Kalau saya dah dapat titik, lepas ni kita kena uji apa? Buat graf. Bukan buat graf, tak payah buat graf. Kita uji titik antara dua ni, mana max, mana min. Mana maksimum, mana minimum. Boleh faham tak? Dah dapat koordinat ni okey? Dah dapat koordinat faham? Step dapat koordinat okey? Okey. Okey. So step yang seterusnya ialah kita menentukan maksimum ataupun minimum. Okey. So tadi maksudnya step yang pertama tadi kalau kamu tengok balik, kita akan kata titik pusingan kita, saya tulis balik Ni step titik pusingan kita kata dy per dx sama dengan kosong. Okay, and then kita akan dapat cari nilai x dia.
Okey, step yang kedua dia ialah kita kena tentukan maksimum minimum. Okey, macam mana kita nak tentukan maksimum minimum? Okey, macam mana kita nak tentukan maksimum minimum? Kita kena pembezaan kali kedua. Ingat tak pembezaan kali kedua? Kita dah belajar hari tu, ingat tak pembezaan kali kedua? Ingat. Ingat, okey. Kita kena buat pembezaan kali kedua. Okey, boleh dapat So tadi step yang pertama and then ni second step. Okey, so daripada sini, perasan tak tadi kita ada Y asalnya betul? Y kan yang asalnya ni. Dapat tak? Second saya ada dy dx, betul tak? Betul. Betul. Okey, sekarang ni kita nak bezakan lagi sekali yang ni. Saya nak bezakan lagi sekali benda lah ni. Okey, boleh follow? Yang ni faham apa ayat saya? Faham? Okey, so bila saya nak bezakan lagi sekali apa yang berlaku dekat sini, d kuasa 2y per dx kuasa 2 sama dengan, okey kita akan bezakan yang ini. 2 bawa depan jadi berapa? 12 x. Dapat tak? 12x dapat? Dapat. Dapat. Second tambah 6. 6. Belakang habis, betul tak? Betul. Betul. Okey. So saya dah dapat d kuasa 2y. Ini kita nak tentukan maksimum minimum pula. Kita memang kena beza kali kedua. Okey, faham? Boleh follow yang ni? Boleh. Boleh. Okey, sampai sini soalan saya. Adakah nombor yang kita dapat ni nombor bulat ataupun integer? Nombor negatif ke positif ke? Integer ke dia? Tak. Tak. Sebab apa? Sebab dia ada x lagi. Faham? Faham. Boleh? Boleh? Boleh. Okay, so x ini korang kena ganti daripada koordinat yang kita dah dapat tadi. Faham Flo? Yang ni okey? Okey. Okey. So, saya belah dua lagi sebab saya nak pecahkan ni Yang ni koordinat yang pertama yang depan ni Okey. So, untuk koordinat yang ini bermaksud saya pakai 1. X ni adalah nilai besar 1. Nilai X So 12 darab 1 tambah 6 dapat berapa? 12 tambah 6 18. 18. Okey, boleh follow yang ni? Boleh. Okey, so untuk yang second benda yang sama, cuma kita kena ganti negatif 2 pula lah. Saya buat sebelah kanan Ini saya kira bagi partition lah. Sebelah kiri, sebelah kanan punya cerita lain Boleh koordinat yang berbeza faham Okey, so d kuasa 2y per dx kuasa 2, benda yang sama juga tadi. Okey, tapi kita substitute negatif 2. Okey, dapat berapa jawapan? Negatif 18. Negatif 18. Negatif 24 tambah 6. Negatif 18. 11. Okey. Boleh? Yang ni okey? Okey. Boleh? Okey, apa beza antara nombor yang kiri dengan kanan? Beza dia Negatif. negatif dengan positif, betul? Okey. 18 lebih besar daripada kosong, betul tak? Betul. Betul. Negatif 18 lebih kecil daripada kosong. Betul? Betul. Okey, dalam mat ni tajuk apa yang korang ada belajar? Fungsi kuadratik form 4. Kalau lebih besar daripada kosong, kita akan dapat minimum. Ingat tak? Ingat tak? Ingat. Ingat ada dia tajuk fungsi kuadratik sama juga yang nilai A dia tu. Yang ada negatif kat depan tu. Dekat fungsi kuadratik yang ada HDP. Hasil tambah punca, hasil darab punca. Ingat tak? Kau tak ingat tak apalah. Okay, yang penting dia macam ni. Kalau lebih besar daripada kosong, ini adalah nilai maksimum. Maksudnya, kita akan menghasilkan titik maksimum. Okay, kalau lebih kecil, dia akan, sorry. Salah. Lebih besar daripada kosong adalah titik minimum. Okey, yang lebih kecil dia adalah titik maksimum. Okey, macam mana cara nak ingat?
Negatif tu dia kecil kan. So korang ingatlah kecil tu biasanya patutnya kecil tapi dia macam lawan arah lah, dia jadi macam maksimum, dia jadi besar. Faham tak? Boleh follow? Faham. Boleh? Okay. So lastnya kita dapat jawapan dah. Titik minimum kita adalah 1, negatif 2. Tadi kita dah cari dah sebenarnya. Boleh follow? Ikan. Okay, titik maksimum apa dia? Negatif 2, 25. Okay, negatif 2, 25. Boleh faham yang ni? Boleh? Okay, saya patah balik soalan. Titik pusingan tadi yang pertama, yang mana jawapan dia? Yang 2 ketul ni, betul tak? Betul tak? Betul, sebab masa ni kita belum tentukan maksimum minimum lagi kan? Betul? Okay, yang kedua, tentukan titik minimum ataupun titik maksimum. Kita dah tentukan bila kita dah bezakan kali ke 2. Okay, so kita dah dapat yang ni. Okay, soalan yang terakhir. Nilai maksimum ataupun nilai minimum. Okey, apa maksud nilai? Ini pun dah belajar form 4 dalam tajuk sama fungsi kuadratik juga. Okey, nilai ni nilai minimum. Okey, saya follow atas ni je. Okey, ini adalah nilai minimum. Mana nak tengok nilai minimum? Siapa ingat? Tengok kat huruf apa? Tengok kat huruf apa? Tak ingat dah? Kita tengok dekat huruf Y. Nilai minimum jawapannya adalah negatif 2. Ini nilai maksimum dia adalah berapa? 25. 25, yes. Okey. Titik bermaksud, titik tu maksudnya koordinat. Faham tak? Titik tu maksudnya koordinat. Nilai max ni bermaksud sebagai contoh kalau kita lukis, okay, let's say lah saya lukis maksimum negatif 2, 25. Okay, contoh gambar saya sebelah sini Saya bagi contoh gambar. Okay, ini adalah negatif 2, 25. Betul tak koordinat yang ni? Betul kedudukan saya? Koordinat saya betul kedudukannya? Betul tak? Betul. Betul Okey, cuba kita tengok. Maksudnya ialah kalaulah saya maksudnya nilai maksimum tu kenapa dia jadi maksimum? Sebab dekat sebelah nilai Y inilah kan yang menyebabkan dia berada ke atas, betul tak? Itu menyebabkan nilai maksimum tu bergantung pada huruf Y. Menyebabkan dia jadi maksimum. Sama ada dia dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Yang bawah ni pun depend lah dekat nilai Y juga. Maksudnya yang dekat nilai Y sebelah sini. Yang dekat sini ni, apa nilai dia. Itu maksud nilai tu kenapa dia mesti follow huruf Y. Okay, boleh? Boleh. Okay, sebenarnya tajuk ini yang aplikasi kedua titik pusingan ni, dia memang kawan dengan tajuk fungsi kuadratik. Form 4 Kau dah tak ingat dah? Tengok langsung Ni kau dah tak ingat Yang penting dia ada cerita pasal max dengan min. Dulu pun sama je. Okay, so misal kata kalau ada soalan, kadang-kadang dia boleh solve guna fungsi kuadratik dan dalam masa yang sama dia boleh juga solve guna pembezaan. So depend kepada soalan tersebut. Okay, boleh? Setakat ni okay? Faham step tak? Faham. Faham step tak? Nak saya ulang lagi sekali? Nak saya ulang lagi sekali ke? Ke pening? Tengah hari Pening sikit. Semua okey? Okey. Amin. Amin mana Amin? Amin ada Amin? Amin ada Amin? Ui, Amin mana Amin? Amin tak ada. Satis ada Satis? Ui, semua senyap je. Mic tak boleh on Okey. So ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya proceed pergi yang seterusnya? Dah setengah jam dah ni. Ada apa-apa tak? Ada benda nak tanya tak? Tak ada. Ada. Tak ada. Okey, confirm.
Okey, nanti saya nak kamu buat soalan D and then follow macam yang saya buat yang dekat C ni tadi. Boleh dapat tak? Boleh. Okey, soalan saya. D akan menghasilkan berapa titik pusingan? 2. 2. Kenapa? Sebab kuasa Kuasa 3. Kuasa 3 pandai. Okey, B pula ada berapa titik pusingan? 1. Ha? tu 1. Kenapa? ada kuasa 2. Sebab dia kuasa 2. Okey. Kalau saya tengok graf, saya tengok persamaan, saya boleh tahu ini adalah graf maksimum. Agak-agak korang kan kenapa saya boleh tengok guna mata tapi saya tak buat pun D kuasa 2Y per DX kuasa 2 tapi saya tahu dia adalah maksimum. Agak-agak kenapa? Sebab dia X dia negatif. Yes, pandai. Sebab X dia yang sebelah X kuasa 2 adalah negatif. Ini pun korang belajar dalam maths dah sebenarnya. Kalau A kurang daripada kosong, kan dia ada AX square plus BX plus C kan? Yang korang punya persamaan kuadratik kan? Okay, kalau A kurang daripada kosong, dia adalah maksimum. Ini ada belajar form 4 dulu. Awal-awal form 4 matematik. Ni matematik tau. Okay, so ini salah satu cara lah. Kiranya pembezaan ni macam lagi advance sikit supaya kita ada satu lagi ujian menguji dia adakah kita punya kita punya titik pusingan tu maksimum ke minimum. Itu hanya untuk menguji sajalah. Okay, boleh dapat? Boleh follow? boleh. Boleh, okay sebab saya nak sambung. Hari ni punya yang pening sikit tau. Okay, sebab saya memang tak boleh nak lama-lama tajuk ni sebab saya lagi rasa tajuk pengamiran lepas ni saya akan lebih lama lagi. Sebab yang ini dia memang berat sikit tapi bolehlah, memang kena cepat sikit lah kalau tak nanti mengambil masa yang lama, membazir masa. Okay, dah. Boleh saya sambung saya nak sambung petua rantai boleh? Boleh, okay. Kalau dalam English dia panggil chain rule. Chain rule. Dia ada banyak rule sebenarnya dalam pembezaan ni. Terlampau banyak. Kalau nanti korang belajar advance sebenarnya kita dah belajar tapi nama tu tak diketengahkan sangat lah. Cuma yang ni untuk petua rantai ni memang saya kena tunjuk balik sebab itu saya belum tunjuk lagi. Okay, petua rantai ni maksudnya dia benda tu dia berkait tau. Okay, sebagai contoh ini saya bagi contoh je nanti kita terus kepada soalan lepas ni. Okay, contohlah. Saya ada dy per dx sama dengan, maksud masuk rantai ni bermaksud saya kena letak dekat sini atas dy and then saya kena dengan bawah ni adalah benda yang berada dekat depan. Maksudnya yang dekat bahagian atas ni, ini saya kena letak dy. Okay, boleh faham tak? dy berada dekat mana? Atas kan? Atas. Okay, so kita letak kat atas. Dx dekat mana? Bawah. Bawah. Tapi kita letak bawah bahagian belakang. Boleh faham yang ni? Boleh? Kenapa dia kat belakang? Kenapa dekat belakang? Sebab kita kena wujudkan satu lagi benda. Saya kena wujudkan satu lagi benda lain. Benda lain ni depend soalan. Dia berubah-ubah. Okay, boleh faham? Boleh. Okay, let's say saya kata mungkin du. So sini akan du jugalah. Supaya kenapa bila du dia mesti yang ni pula dia huruf yang sama. Kenapa huruf yang sama? Supaya bila kita cancel out pun kalau kamu tengok secara rawak akhirnya dia menghasilkan jawapan dy per dx balik semula. Faham tak maksud saya? Faham. Faham? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, contoh. Saya bagi contoh lagi saya nak pakai apa pakai dt lah. Sebab lepas ni pakai dt kan. So let's say saya kata saya ada dA per dt. Okay, dA per dt. So step yang pertama saya akan susun dulu yang ni. Nanti lama-lama dah master okey lah. Okay. So ini per tau, ini per. Okay. So dA depan betul? Betul. Bawah ni apa? dt. dt. So ini apa-apa huruf lah. Mungkin kat sini saya nak letak dx. So kalau sini dx, sini pun kena dx lah. Faham tak? Supaya
Out. Bila kita potong, dia akan menghasilkan jawapan yang balik semula. Itu maksud petua rantai. Petua rantai ni korang kena menyusun sendiri. Pandai-pandailah nak hidup. Okey, faham ayat saya? Faham. Boleh? Boleh, okey. So, petua rantai ni saya akan guna untuk aplikasi yang ketiga. Nama dia adalah kadar perubahan. Okey? Boleh dapat yang ni? Boleh? Okey. Ini muka surat 8 ni, muka surat 8, nombor 8 ni nama dia adalah kadar perubahan. Ni saya dah tulis dah tajuk dia. Okey, kadar perubahan. Okey, kadar perubahan, kadar. Kadar ni macam contoh kita masukkan air dekat dalam cawan dalam tempoh masa berapa saat, sebagai contoh kadar. Biasanya perkataan kadar ni sendiri dia melibatkan masa, time. Okey, dengan kata lain dia melibatkan masa. Okey, kadar memang melibatkan masa. So, kalau kadar dia mesti melibatkan masa dan dalam masa yang sama nanti dia mesti akan jadi dt. Kenapa dt? Kenapa dt? Agak-agak kenapa saya pilih t? Sebab time. Pandai, sebab t tu untuk times. Okay, faham tak? Okay, kejap lagi saya tunjuk balik satu-satu keyword and then macam mana nak transform kepada huruf pembezaan tu. Okay, boleh saya sambung? Boleh saya sambung? Boleh? Okey, saya terus kepada soalan B. Okey, untuk yang soalan B, okey kita tengok soalan dulu. Okey, diberi Y, apa dia? Dia ada bagi Y dekat sini. Dan X meningkat pada kadar, ini jarak kadar 2 unit. Dia ada sebut X meningkat pada, saya rasa nak pakai colour lain. Okey, yang ni saya pakai hijau. X meningkat pada kadar 2 unit. Okey, ni benda different warna kuning lain, X meningkat pada kadar 2 unit benda lain. Boleh faham? Boleh faham? Ini okey? Okay, so yang ketiga. Apabila X sama dengan 4. Ini maklumat seterusnya dan akhir sekali ada satu lagi, kadar perubahan bagi Y. Okay, so soalan dia yang mana satu? Warna apa? Soalan mana satu? Biru. Biru lah kan? Betul? Kalau warna biru. Kenapa biru? Sebab cari kadar perubahan bagi Y. Faham tak? Boleh? Okay, so soalan kita adalah yang terakhir ni. So, first kalau kita nak buat, nak senang, kita mesti buat wujudkan orang yang terakhir tu dulu. Okay, maksudnya yang duduk depan akan orang yang, maksudnya yang jawapan yang kita nak lah. Okay, kadar perubahan bagi Y. Perkataan kadar ni tadi mesti apa? dt kan? Betul. Okay, tapi kita nak perubahan Y. Maksudnya dia akan jadi dy perubahan kepada Y per dengan kadarnya. Nampak tak? dy per dt. Boleh yang ni? So inilah benda yang dia minta. Faham tak? Kenapa saya tak buat huruf X? Kenapa saya tak buat huruf M ke, huruf A ke? Kenapa? Sebab dia minta. Dia minta Y. Sebab dia minta Y. Okay, yang ni okay? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, so second. Bila saya baca balik, kuning mungkin akan ada buat something tapi belum settle. Okay, saya nak buat warna hijau pula. X meningkat pada kadar 2 unit. Meningkat, perkataan dia meningkat. Okay, so huruf apa yang saya boleh tulis? Saya pakai warna hijau ni. D apa? dx. Yes, pandai. Dx per D T. dt. Kenapa dt juga? Kadar. Pasal nak? Dia ada sebut kadar kan? Okay, dx per dt sama dengan berapa ni? Ada nilai? Berapa nilai dia? 2. 2, pandai.
Okey. Faham tak beza dengan yang biru dengan hijau tadi? Biru tadi sebab memang dia suruh cari, so memang belum ada jawapan kan? Yang hijau ni maklumat dia bagi, betul? Betul. Kenapa saya ambil DX? Sebab X, dia cerita pasal huruf X. Boleh? Boleh. Yang ni okey, ada benda nak tanya? Ada benda nak tanya? Ada. Okey. Okey. Okey, disebabkan perkataan dia adalah meningkat, sebab itulah jawapan saya kat sini adalah positif. Ni dalam keadaan positif. Faham tak? Okey, sebab kadang-kadang ada soalan dia cakap X menyusut. X menyusut ataupun menurun pada kadar 2 unit S-1. Untuk yang ini saya kena buat dx per dt sama dengan, disebabkan ada perkataan menyusut, kita kena buat negatif 2. Boleh faham ayat dia? Okay, so kena careful dengan wording. Sebab kadang-kadang bila wording tu boleh menyebabkan kita punya jawapan akhir tu salah. Okay, dia menyusut, menurun. Lagi biasa menyusut, menurun lah. Okay, so disebabkan perkataan kita adalah meningkat, sebab itulah tadi ini nilai dia positif. Okay, boleh faham yang ni? Boleh follow? Boleh. Boleh. Okay, so second saya nak susun dulu kejap. Sebab saya pun tak tahu apa yang nak kena cari sebenarnya. Okay, so saya kena susun budak biru ni dulu duduk depan. Boleh So saya Boleh. susun biru duduk depan. dy per dt sama dengan macam step yang saya sebut tadi. Ni letak apa? dy. dy. Bawah letak apa? dt. dt. Good. Okay, so kita akan refer dekat maklumat yang dia bagi. dx per dt sesuai letak kanan atau kiri? Kanan. Kanan, pandai. Sebab dia ada dt and then cuma kurang x sahaja, betul tak? Betul. Oh, kita akan letak dekat sini dx. Boleh faham? Boleh follow? So automatic siapa yang duduk bawah? dx. Pandai, dx jugalah. Yang penting bila kita cancel tu macam kita nampak benda tu habis. Macam tu lah. Clear yang ni? Okay, boleh follow? Boleh. Boleh. Okay, so maklumat ini nilainya adalah 2, betul tak? Ni nilainya 2 kan? Kita dah ada nilai. So ada lagi satu yang belum. Ini kita belum cari lagi. Macam mana nak cari dy per dx? Ambil persamaan kat atas tu. Warna? Yang warna apa? Yang saya dah warnakan tadi? Kuning. Yes, pandai. So maksudnya y tu sebenarnya kena bezakan lah. Itu maksud dia. Betul kan? Okay. So kita akan buat dekat sebelah sini. Y sama dengan x kuasa 3 tolak 4x tambah dengan 5. dy per dx sama dengan 3x kuasa berapa? 3x kuasa 2. 2. Good. Tolak 4. 4. Belakangan lagi? Ada. Ada. Okey. Dia ada pelbagai cara. Sama ada kamu boleh masukkan terus dekat dalam ni. Step yang pertama. And then gantikan nilai x tu terakhir. Atau ada juga cara kita terus siap-siap ganti x. Okey, kenapa? Sebab kalau kamu tengok kat sini, nilai yang dekat sini dia ada lagi huruf x. Okey, nampak tak ada huruf x kat sini? Okey, ada tak maklumat yang kita belum pakai? Perasan tak ada dalam kuning, hijau, pink, biru. Saya ada satu lagi maklumat belum pakai. Apa dia? Sama dengan X sama dengan 4. 4. So kita ganti dulu yang tu lah. So dy dx yang kat sini ialah 3 darab 4 kuasa 2 tolak 4. Tolong saya kira kejap. 4, 16. 16 darab 3 tolak 4 dapat berapa? 44. 44. Betul Okay, so maklumat ni saya akan letak dekat sini. Dapat tak? Dapat. Boleh follow? Darab dengan? 2. 2. Betul tak 2? Mana dapat 2? Ni dx per dt ni 2 kan?
Ni di ekspediti ni tadi 2 kan atas ni kan? Boleh tak? Ah. Okey, so jawapan akhir ialah 88. 8. Okey, kalau nak tulis unit pastikan betul. Kalau tak tulis pun tak apa. Ayat saya ialah kalau nak tulis unit pastikan betul. Sebab dia boleh jadi salah kalau misal kata unit kita salah. Okay, so daripada kita ni saya lebih suggest supaya tak tulis pun tak apa, it's okay, tak ada masalah. Okay, yang ni boleh follow. Ada benda nak tanya tak? Ain Akila ada, Ain Akila. Ain Akila kelas mana? Account. Account. Ain Akila okay? Okay? Senyap je. Okay? Okay, so kita terus. Saya tunjuk lagi satu contoh boleh? Boleh. Boleh Sekejap Tadi saya rasa C dia macam ada wording salah sikit. Oh ni. Okay, kita akan buat yang soalan C. Okay soalan C Okay. So untuk soalan C kita kena tengok balik. Okay. Jejari sebuah bulatan bertambah pada kadar 2 cm second apabila jejarinya 10. Cari kadar perubahan bagi luas bulatan tersebut. Oh yang ni tak ada masalah. Okay. Soalan okay. Okay, so kita check satu-satu boleh dia punya keyword. Okay, Boleh. kita akan check satu-satu. Jejari sebuah bulatan bertambah pada kadar 2 cm second. So maksudnya ini dia cerita pasal jejari dengan kadar. So dia akan jadi apa? Di apa? Jejari nak tulis apa? J. J boleh? Nak pakai R pun boleh, terpulang. Ini masing-masing punya pemilihan huruf. Tak ada masalah. Per DT. Kenapa DT? Kadar. Sebab kadar pandai. Okey, so saya dapat maklumat yang pertama. Okey, maklumat yang kedua ialah jejarinya ialah 10. Okey, dapat maklumat yang kedua. So saya letak kat sini, jejarinya adalah 10. Okey, sebab dia tak ada perkataan kadar ke apa tadi kan? Dia cuma sebut jejari saja kan? Betul kan? Okey, so maklumat yang ketiga. Cari kadar perubahan bagi luas bulatan. Okey, kadar. Kadar kita tahu dia adalah di apa? DT. DT. Okey, luas bulatan. Luas. Luas tu apa? Korang nak pakai huruf apa? DA. L boleh luas. Nak pakai bahasa Inggeris boleh juga. Area. DA boleh, DL pun boleh. Nak pakai huruf apa sekarang? A. DA. DA. Okay. DA So ini untuk DA. Nak pakai DL pun boleh, tak ada isu, tak ada masalah. Kita buat dia. So ini adalah soalannya. Betul kan? Ini adalah benda yang dia minta. Okay, first kita kena buat petua rantai. So petua rantai dia ialah saya susun dulu. Okay, sebab sekarang ni kita tak tahu apa yang kurang. Sebab korang baru first time, so nanti lama-lama korang bila buat latihan korang boleh detect tahu apa yang nak kena cari sebenarnya. Tapi tak apa, yang ni saya tunjuk dulu petua rantai supaya bila kita dah buat, kita akan nampak siapa yang kita kena cari seterusnya. Okay, faham So di sini atas D, A, bawah ni apa tadi? D, DT. Okay, apa huruf yang sesuai yang boleh saya letak? Boleh letak sini DJ tak? Boleh. Boleh. Boleh letak DJ ke DT? DJ. DJ. Okey. Itu orang yang dah okey. Sebenarnya saya belum boleh buat ni lagi sebenarnya. Saya kena buat yang ni dulu. Betul? Sebab yang sebiji macam dia yang ni kan? Betul. So atas dia huruf apa? DJ. DJ. Boleh? Boleh. So automatik bawah jadi DT. DJ. Kan DJ juga. Yang maksudnya yang soalan tu yang sebelah sini, yang warna hijau ni. So yang biru ni benda yang boleh cancel out.
Boleh faham tak? Boleh follow? Boleh. Boleh. Okey. So kita akan check balik maklumat mana yang tak ada. So DJ DT kita ada 2. Betul kat sini Saya ada 2 kat sini. Ada tak DA DJ? Ada tak korang cari tadi DA DJ? Saya tengok. Ini. Ada tak DA DJ? DA per DJ. Ada tak? Tak ada. Ada tak? Ada. Tak ada kan? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada kan? Okay, so maksudnya kita kena cari DA per DJ. Okay, cara nak cari DA per DJ. Yang ni otaknya kena pusing sikit. Kena fikir balik DA per DJ. DA per DJ datang daripada huruf apa dekat atas? Maksud saya, contoh, kalau saya ada DY per DX, kan kita dapat benda kan? Atas tu mesti huruf Y, apa-apa ada huruf X kan? Ingat tak yang saya cerita itu? Betul tak? Ingat kan? Okay, so maksudnya kalau kita nak DA per DJ bermaksud atas ni dia mesti huruf A, area. Dan apa-apa mesti ada huruf J. Faham ayat saya? Apa? Faham? So maksudnya benda kat sini korang kena cari. Okay, A tadi apa? A tu apa tadi? Korang pakai apa? Luas. Betul kan? Area tadi kan? Luas apa? Abang-abang, kakak-kakak? Luas bulatan. Bulatan. Yes, luas bulatan. So inilah benda yang wajib dalam AdMath. Apa-apa yang kita belajar dalam math, formula semua sekali kebanyakannya dia anggap korang tahu, korang ingat, korang faham dan korang dah pandai math. Sebab biasa orang yang ambil AdMath adalah orang yang dah pandai math lah, senang cerita. So apa formula luas bulatan? Hafal sendiri. Saya nak apa dia? Pi J kuasa 2. Apa dia? Pi J Kuasa kuasa 2. Pi Kuasa J kuasa 2. Okey, pandai. Pi J kuasa 2. Mana dapat? Cek balik dekat dalam tajuk bulatan form 4. Form 4 kot rasanya. Ke form 3 ke? Tak tahu. Okey, boleh? Okey, so apa yang kita akan buat, saya kena bezakan J terhadap J kan? So kita just tengok J tau. Sebab kita nak J tadi kan? Betul kan? So saya tengok J. So 2 bawa depan. Dapat apa? 2 pi J. Clear sampai sini? Boleh follow? Boleh? Okey, kalau rajin, pi tu tukar kepada 22/7. Kalau tak rajin, tak apa. Biarkan je, abaikan je pi tu. Maksudnya kamu letak je pi. Tak payah nak tukar-tukar kepada nombor lain. So, apa yang kurang kat sini? Saya ada 2 pi, saya nak salin pi saja. So, saya kena ganti J. Ada tak maklumat J kat atas? Ada. Apa dia? Mana? 10. 10, pandai. So, yang ini kita akan jadi 10. So, kita akan dapat 20 pi. Boleh faham? Boleh faham? Okey, belum siap lagi. So, apa yang kita kena ambil mendalah ni, kita akan ganti yang dekat sini. Boleh faham tak? So, kita akan dapat 20 pi. Darab dengan berapa tu? 2. Boleh tak? Boleh. DJDT tadi berapa? DJDT 2 kan kat atas kan? Ni Ha-ha. saya dah tulis warna merah ni tadi. Betul tak? Okey, Betul. jawapan 40 Pi. 40 pi. Betul? Betul? Betul. Okey. So nak tinggal jawapan ni boleh ataupun kamu boleh buat 40 darab 3.142 ataupun 40 darab 22/7 pun boleh. Nanti dia akan menghasilkan jawapan perpuluhan 125.714. Dua-dua jawapan kita boleh terima atas sebab dia adalah setara. Okey. Boleh faham? Boleh. Okey, sebelum saya nak tukar kepada soalan seterusnya, adakah jawapan saya betul? Maksudnya betul ke jawapan kita positif? Cuba cek balik. Tadi saya lupa nak tanya. Ayat dia tadi bertambah kan? Nampak tak bertambah? Bertambah positif ke negatif? Positif. Positif. So confirm positif lah. So jawapan kita confirm yang ni lah. Boleh follow?
Boleh. Boleh. Okey. So, saya akan teruskan dengan yang sebelah ni. Saya hanya bagi maklumat je. Yang D. Kita cari maklumat sama-sama boleh? Tapi saya tak nak start habis. Buat sendiri. Okey. Sekarang dah okey? Dah boleh faham dah? Senang Boleh. je kan berantai kan? Dia macam nampak susah tapi bila kita buat tu dia okey je. Dia just substitute sikit. Okey, so kita try yang ni pula. Jejari sebuah sfera berkurangan pada kadar 2. Okey, ni maklumat yang pertama. Maklumat kedua, apa dia? Jejari 8 cm. Okey, good. So ini maklumat kedua. Maklumat ketiga. Kadar perubahan bagi isi padu sfera. Okey, kadar perubahan isi padu sfera. Sfera, isi padu sfera. So maksudnya korang kena ingat apa isi padu sfera. Itu maksud saya tadi. Kalau tadi korang kena ingat luas bulatan punya formula. Ini yang pi j kuasa 2, betul? Kalau yang kat sini korang memang kena ingat sendiri isi padu sfera tu apa. Okey, faham? Faham. Boleh? Okey. So saya akan buat yang kuning dulu. D apa? DJ Okay, good. DJ per pandai? DT Betul. Sama dengan 2. 2. Confirm 2. Baca balik ayat 2 negatif 2. negatif 2 sebab ayat dia berkurangan. Biasa perkataan dia berkurangan menyusut. So dia kena kat sini negatif 2. Nanti jawapan akhir korang memang negatif. Dapat negatif something. Faham Boleh Boleh. Okey, so maklumat yang kedua adalah jejari sama dengan 8. 8. Okey. Benda yang ketiga ialah kadar perubahan isi padu warna hijau. Saya akan tulis apa? D apa? Korang nak pakai isi padu, nak pakai I ke nak pakai V volume? Depends. Nak I ke nak V? V V. Okey. So dV per D. DT T. Ini maklumat yang kena cari. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, nanti susunlah dV per dt. Ni saya tak nak tolong sampai siap ni buat sendiri. Okey, tapi ada satu maklumat yang kita kena buat ialah membuat isi padu sfera. So apa isi padu punya formula? 4 per 3 pi j. Okey, good. Pandai. 4 per 3 Pi j. pi j kuasa 3. 3, betul, pandai. Okey, so kalau kat sini nanti dia kena buat dV per dj. So j yang bergerak 3 ni yang bergerak pergi depan. 4 per 3 darab dengan 3 nanti dapat 4. Boleh tak? Boleh. So dapat 4 pi j kuasa 2. Nanti ganti j yang 8 tu kat sini and then korang buat macam biasa. Okey, boleh follow? Yang ni okey? Okey. Ini okey? Dah pening ke boleh saya sambung perubahan kecil? Saya rasa saya nak kena saya tak tahu, korang okey tak? Masih okey. Masih okey, confirm? Kalau saya sambung hari ni dengan kata lain tajuk ni habis. And then next class saya terus masuk pengamiran. Okey, boleh? Boleh saya teruskan sebab ni tengah hari. Saya tanya, sebab tu saya tanya. Korang okey tak? Respon sikit? Semua okey? Tahulah okey ke. Okey. Pendapat. Okey. Tanya pendapat orang lain juga. Rifatul, Farhana okey? Rifatul okey, Rifatul? Rifatul ada tak? Senyap sunyi diorang ni lah. Wan Nurfiza okey? Semua okey? Okey je cikgu. Okey, confirm. Boleh saya sambung? Saya sambung, saya okey je, saya nak sambung. Okey, saya sambung sekejap lah Sebab ni kira korang punya last kelas hari ni kan? Sampai pukul 1 lepas tu habis kan? Dah tak ada kelas lagi kan? Ada kelas sampai 2.30 ke? Saya lupa lah. Korang punya duduk. Tak ada. Ada kan? Okey, so Ada. saya sambung boleh? Boleh. Okay, so bila saya habiskan yang akhir ni bermaksud untuk tajuk ini kira kita settle dah habis Okay, dapat Dapat. Okay, so saya akan sambung untuk soalan yang ini.
Okey, ini nama dia adalah perubahan kecil. Nama dia perubahan kecil. Tadi nama dia kadar. Kadar mesti ada dt. Faham tak? Boleh follow? Boleh. Perubahan pula dia mesti ada delta. Ini kita panggil sebagai delta. Delta dia macam D, dia macam ada ulat-ulat sikit. Okey, ni maksudnya perkataan untuk perubahan. Maksudnya kalau misal kata dia minta saya tulis delta Y, ini sebenarnya adalah perubahan Y. Boleh faham? Boleh beza dengan kadar tadi? Kadar tadi apa beza dia? Mesti ada huruf apa? Kat bawah dia mesti ada D. DT. DT, good. So kalau perubahan dia memang pakai delta. Ni kita pakai delta dah, nama dia delta. Okey, so untuk soalan yang ini sama juga kita akan guna keyword soalan untuk setiap soalan tu. Maksudnya kita kena cari keyword dia dulu. Okey, cari anggaran peningkatan luas sebuah bulatan. Okey, anggaran peningkatan luas sebuah bulatan. Okey, maksud anggaran peningkatan luas ni dia adalah perubahan, maksudnya benda yang delta tadi. So maksudnya kat sini kita akan dapatkan dia adalah delta apa? Ni delta apa agak-agak? Delta. Kataan dia apa? Luas, betul tak? Betul. Okey, boleh pakai delta L ataupun delta A. Nak pakai huruf apa terpulang? Saya ikut kamu. Delta A. Delta A. Okay, so ini tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab perkataan dia cari. Dia follow tak? Boleh. Okay, so step yang kedua, jejarinya meningkat dari 5 kepada 5.03. Okay, kamu perasan tak? Dia cakap jejari meningkat dari 5 jadi 5.03. Maksudnya dia berubah kan jejari tu? Jejari berubah tak? Berubah. Jejari berubah tak? Daripada 5 jadi 5.03. Berubah tak? Berubah. Berubahlah sebab dia daripada 5 jadi 5.03. Tak berubah bermaksud daripada 5 jadi 5 balik. Betul. Okey, betul Okey, so apa yang saya kena tulis kat sini ialah kita pakai J lah, jejari kan? Di delta J. Kenapa saya buat delta J? Sebab saya nak ubah dia. Maksudnya benda tu adalah perubahan. Delta J ialah benda yang akhir korang kena tolak dengan benda yang depan. So 5.03 kita kena tolak dengan 5. So apa yang kita dapat? Kita dapat kat sini delta J dia adalah 0.03. 0.03. Boleh faham? Biasa kita buat belakang tolak depan. Ataupun depend kepada soalan. Kadang soalan dia dah bagi siap-siap. Okay, yang ni faham? Ada benda nak tanya untuk maklumat ni? Ada benda nak tanya? Tak ada. Tak ada? Okay, so boleh saya teruskan? Boleh. Okay, so cara penulisan dia. Okay, sebenarnya kita huruf A dengan J kan yang korang ambil kan? So kita buat DA per DJ. Ini maksudnya adalah DA per DJ ni adalah pembezaan. Beza yang biasa tu bersamaan dengan delta A per delta J. Okay, mungkin ada kamu belajar kat tuition ke kat mana dia dah terus skip benda ni, tapi yang ni saya kena tunjuk dulu kenapa jadi macam tu. So saya kena cerita asal balik semula lah. So sebenarnya yang depan adalah bezakan biasa DA per DJ, dia sama dengan delta A per delta J. Okay, kalau nak ikutkan dia punya simbol, ada kadang-kadang kamu jumpa dia pakai ni, approximately, menghampiri. Okay, tapi yang ni tak apalah, saya pakai sama dengan je. Okay, boleh So jangan terkejut kalau jumpa sama dengan tu, tak ada benda pun, tak ada efek apa-apa pun. Okay, dapat yang ni? Boleh follow? Boleh. Boleh, okay, so soalan saya patah balik, saya nak apa tadi? DA, betul? Betul. Betul tak? So DA saya nak betul? Kalau saya nak DA, saya kena buang apa pergi sebelah? Kalau saya nak DA kekal di sebelah kanan, apa yang saya kena buang? DJ. So DJ saya kena bawa pergi sebelah akan jadi darab. Boleh.
So maksudnya saya tulis macam ni dululah, takut tak faham. Okay, boleh follow? Boleh. Yang ni okay? Okey. Okay, so dekat sini kalau kamu tengok saya dah ada 0.03. Delta J dah ada delta J 0.03, betul? So apa yang kurang yang belum ada? Budak ni. Betul tak? Ni soalan kan? DA soalan kan? So DA per DJ dah ada ke belum? Belum. Belum. So kena cari DA per DJ. Okay, macam mana nak cari DA per DJ? Sama macam tadi. So area siapa? Luas siapa? Luas bulatan. Andai luas bulatan. So kena careful dengan soalan. So luas bulatan formula pi J kuasa 2. Dia sama juga macam tadi punya style. Maksudnya untuk dua tajuk yang terakhir ni dia biasanya dia pakai formula yang korang kena adjust balik. Okay, faham So kita akan dapat apa? 2 bawa depan. 2 pi J. Okay, so kita dapat 2 pi J. Okay, nak ganti, nak terus masuk kat sini boleh ataupun nak ganti siap-siap pun boleh. Apa yang kurang kat sini? 2 pi tak ada masalah. J nak ambil yang mana? Siapa tahu? 0.03. Bukan, itu delta J. J nak ambil yang mana? 5.03. Bukan, dia ambil yang asal. Okay, J kita ambil yang asal. Dapat tak? So nombornya apa? 5. Ulang J ni kita kena ambil yang asal. Okay, boleh? Okay, so dapat berapa? 10 pi. Boleh follow? Boleh. Boleh. Okay, so saya akan dapat kat sini 10 pi. So kita akan dapat berapa kat situ? Dapat apa jawapan? 0.3 pi. Okay, good. So delta A kita ialah 0.3 pi. Tinggal macam ni pun okey je. Kalau rasa nak tulis unit, tulislah. Tak ada masalah. Okay. Boleh faham? Boleh follow? Boleh. Boleh follow? Okay. So kalau kamu tengok contoh sebelah kiri ni, kalau kamu tengok contoh, nampak tak dia ada buat simbol approximately ni, menghampiri. Tak buat pun tak apa, okey je. Faham? Okay, sebab kenapa saya kena tunjuk basic yang dekat sini ni tadi, supaya kamu boleh detect korang nak apa. Bila kita detect kita nak apa, baru kita boleh tahu siapa yang kita kena pindahkan. Okay, ada soalan nak tanya yang ni? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, so kita buat yang ni boleh tak? Buat C, tapi tak habis tau. Macam tadi juga, kita buat maklumat je. Okay, so diberi Y, bla 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 bla. Kadar perubahan terkecil apabila T berkurangan. Okay, jap, ni dah masuk lain. Okay. Ni yang soalan kena ubah sikit. Bukan kena ubah, tak cukup maklumat. Ni kadar perubahan Y tau. Kalau korang tengok bahasa Inggeris, dia ada perkataan Y. Ni tambah sikit soalan. Find the small change of Y. So dia minta kadar perubahan Y. Tambah dekat soalan C? Boleh? Kecil buat. Okay, tambah dekat soalan C boleh? Boleh. Boleh, okay. So sini, okay, next maklumat yang terakhir, T berkurangan dari 2 pergi 2.01. Logik ke ayat dia untuk warna biru? Soalan ni salah ni sebenarnya ni. Kenapa salah? Sebab dia kata berkurang. Dia sepatutnya mesti 2 jadi 1.98 ke, jadi 1.97 ke. Kalau 2 jadi 2.01 bermaksud dia bertambah kan? Betul tak? Betul. Okay, so yang ni pun sama, soalan ni pun saya nak kamu adjust. 2.01 ni kamu ubah jadi 1.98. Okay, boleh? Maksudnya benda tu berkurang lah. Okay, dapat tak ni? Boleh follow? Boleh. Boleh. Okay, so kita akan buat maklumat yang warna pink dulu sebab ini Y tak ada masalah, kejap lagi. Okay, so, sorry. Yang warna pink adalah benda yang dia minta.
Macam mana cara nak tulis warna pink? Delta Y. Pandai. Delta Y kita tak tahu. Betul kan? Betul? Betul. Okey. Apa delta T? Apa tolak apa? Cuba tengok balik. Tadi kita buat apa? Belakang tolak depan. Betul? So, yang ni kenapa? Apa tolak apa? 1.98 tolak 2. Pandai. So, dapat kosong negatif 0.02. Boleh follow? Boleh. Boleh. Okey. So, maksudnya dekat sini, kalau kita buat dy per sebab kita tengok warna kuning tau. Saya nampak y, lepas tu saya nampak t. So, confirm lah dy per dt kan? Betul tak? Betul. Okay, and then sama dengan delta y per delta t. Kalau dah pandai susun terus je. Tapi ni saya tunjuk yang basic balik semula. So bermaksud saya nak delta y, so kita kena pindahkan siapa? Delta t. T. Sebelah. Jadi Delta Y per delta dy per dt. dy per dt darab dengan delta t sama dengan delta y. So dt ni tadi maklumat kita dah ada iaitu negatif 0.02 kat sini. Boleh tak? Boleh. So mana nak dapat dy per dt? Ada satu benda kita belum buat kan? Y sama dengan 6t kuasa 3 tambah t kuasa 2. Dapat apa ni dy per dt? Last ni saya siapkan pula. Dapat apa? 18t kuasa 2. Okay, good, betul. 18t kuasa 2 tambah 2t. Boleh? So t ni kena ambil apa? Siapa ingat? T ni kena ambil nilai yang kat mana? Ambil yang nilai 2 tu. Nilai 2, nilai yang asal Okay, yang ni kita kena ambil nilai yang asal. Okay, kejap. Apa pasal gambar ni jadi begini? Oh, bergerak-gerak boleh ya? Lama. Tak apalah. Saya sambung je lah. Nanti saya padam masa saya hantar PDF tu saya padam balik. Okay. So, untuk yang dekat sini, apa yang bersambung. Sorry yang atas tu dah bergerak pula dia punya highlighter dia. So, apa yang akan jadi, kita kena ganti orang yang depan. Yang asal So, 2 yang kita akan ganti kat sini. Okay. So, nanti kamu akan dapat satu value. Value ini akan letak kat sini darab dengan nilai kat sini. So nanti terus dapat jawapan. Boleh follow? Boleh. Boleh tak? Boleh? Boleh. Okay? Okay. Semua okay? Semua okay? Okay. Okay. Ada benda nak tanya? Ada benda nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okay, cuma ada sebelah ni saya nak kena tunjuk sesuatu. Yang D. Saya yang sendiri, yang lain-lain korang fikir sendiri, saya nak tunjuk ini ni. Jika tinggi silinder berkurangan 0.25. Apa maklumat maksud warna biru? Silinder, tinggi. Tinggi apa? Nak pakai P ke H? T. T, okay. So berkurangan, maksudnya ini dah terus delta T sama dengan negatif 0.25. Faham tak maksud ayat dia? Berkurangan, dia dah sebut negatif, so dah 0.25. Maksudnya dia punya yang cerita kat sini pula, dia bukannya cerita daripada apa kepada apa. Tadi macam daripada 2 kepada 2.01 kan? 1.98 tadi kan soalan ni kan? Betul? Okay, ni maksudnya kita cari sendiri. Tapi inilah yang saya sebut tadi, maklumat ini dia dah bagi. So dt dia adalah negatif 0.25. Okay, boleh dapat? Ini bezanya soalan D dengan soalan yang lain tadi. Okay, boleh? Nanti cari sendiri boleh? Boleh. Boleh? Okay. So saya stop sampai sini dulu. Dah pukul 1 lebih dah. So nanti makan tau, jangan tak makan. Okay. Okay, so nanti kejap lagi saya send balik. Cuma saya kena padam ni kot. Nanti saya padam yang ni, yang silap ni je.
Korang cari balik dia punya maklumat Okay, boleh? Kalau ada soalan PM je. Okay, ada soalan sebelum kita habiskan? Soalan tak? Tak ada. Tak ada, okay. So, terima kasih banyak sebab bagi kerjasama. Minta maaf sebab tengah hari panas ni. Okay. Sekarang musim panas kan? Minum air banyak Okay. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Okay.